Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Kejadian tembakan di Estet Kongsi, Jalan Bukit Selambau malam Rabu lalu menggemparkan penduduk setempat. Dalam kejadian itu, seorang penternak lembu ditemui terbaring dalam keadaan berlumuran darah. Kru 999 bertemu Ketua Polis Daerah Kuala Muda dan Ketua Polis Kedah untuk mendapatkan perincian kes ini. Kejadian di Sungai Petani Kedah itu dikatakan berlaku sekitar jam 8 malam ketika mangsa yang juga seorang penternak lembu sedang menunggang motosikal jenis Honda EX5 secara bersendirian. Polis menemukan mayat mangsa berusia 38 tahun terbaring di kawasan Estet Kongsi, Jalan Selambau dengan berlumuran darah. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda, ACP Azli Abu Shah, maklumat berkenaan penemuan mayat diterima melalui dua lelaki yang secara kebetulan melalui kawasan itu sekitar jam 10 malam. Kedua-dua lelaki itu pada mulanya ternampak sebuah motosikal dalam keadaan terbalik di tepi jalan utama. Namun setelah berjalan beberapa langkah, mereka menemui sekujur tubuh dalam keadaan berlumuran darah sebelum bertindak melaporkan kepada pihak polis. Pemeriksaan awal, kita dapati ada kesan darah. Kita percaya kemungkinan luka tembakan lah. Dan further detail kita masih menunggu kehadiran forensik untuk kita proses di tempat kejadian lah. Siasatan unit forensik turut menemui beberapa kelongsong peluru bertaburan di tempat kejadian. Siasatan awal kita tengok dia ada rekod jenayah dan motif kita tak tahu lagi. Macam saya kata, kita perlu proses tempat kejadian termasuk mangsa ni dan kita kena siasat lebih lanjut on dia punya detail background. Ketua Polis Kedah Datuk Kamarul Zaman Mamat memaklumkan, susulan kejadian itu polis telah menahan 3 individu pada awal pagi Khamis bagi membantu siasatan. Ketiga-tiga suspek berusia 18 hingga 34 tahun itu ditahan berdekatan lokasi kejadian. Kesemua mereka telah direman selama 7 hari bermula 24 sehingga 30 Ogos untuk membantu siasatan. Hasil siasatan bahagian forensik mendapati ada kesan tembak dan tetak di bahagian hadapan dan belakang badan mangsa. Kita dapati ada beberapa kesan tembakan sama ada melalui pistol ataupun senjata yang lain. Dan hasil daripada itu juga, selain daripada tembakan terhadap badan, kesan tembakan, ada juga beberapa kesan tetakan. Ada mungkin dari senjata tajam ataupun kita belum jumpai lagi lah senjata-senjata tersebut. Di samping itu, beberapa kelongsong peluru pun kita jumpai di tempat kejadian. Polis tidak menolak kemungkinan mangsa berusia 38 tahun dibunuh kerana bermotifkan dendam atau mempunyai kaitan dengan sindiket dadah. Kenapa berlaku demikian? Sama ada ia hasil daripada pergaduhan dan sebagainya. Dalam siasatan kita lagi ada yang katakan pergaduhan kursi gelap, kita pun belum pasti lagi sama ada pergaduhan kursi gelap ataupun walau apapun, kita akan membuat siasatan. Pihak polis masih menunggu hasil keputusan bedah siasat Hospital Sultanah Bahiyah bagi mengetahui punca kematian dan kesan kecederaan pada tubuh mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana membunuh. Bengkel membaiki kenderaan yang diusahakan lebih 30 tahun musnah sekelip mata. Kebakaran yang membabitkan deretan 8 buah bengkel di Jalan Tanjung Api, Padang Lalang, Kuantan memusnahkan sebuah kereta mewah dan jentolak. Perinciannya dalam tragedi 999. Dalam kejadian kira-kira jam 5 pagi itu, 6 pekerja warga asing yang sedang lena tidur sempat menyelamatkan diri. Kesemua mereka bekerja dan tinggal di bangunan berkenaan yang menempatkan 8 deretan bengkel membaiki kenderaan
dan sebahagiannya telah beroperasi sejak 30 tahun lalu. Kejadian ini turut mengakibatkan 10 kenderaan termasuk sebuah kenderaan mewah dan jentolak terbakar. Pihak bomba dan penyelamat yang menerima panggilan kira-kira jam 5.06 pagi bergegas ke lokasi untuk mengawal dan memadam kebakaran. Menurut penolong pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Pahang, Ismail Ghani, seramai 29 anggota dari Balai Bomba Kuantan, Indra Mahkota dan Gebeng terlibat dalam operasi itu. Mengikut saksi, kebakaran bermula daripada kawasan eskavator ini dan merebak ke belakang. Pihak bomba mengambil masa lebih 30 minit untuk mengawal kebakaran daripada merebak. Terdapat beberapa si letupan yang didengari oleh anggota, iaitu tong yang terdapat dalam bangunan ini iaitu tong-tong gas. 85% daripada bangunan terbabit telah musnah, manakala punca kejadian serta jumlah kerugian masih dalam siasatan. Seorang lelaki berusia 51 tahun tergamam apabila dimaklumkan oleh jiran mengenai rumah pusaka miliknya di Kampung Kuala Ibai, Kuala Terengganu hangus di kilat api. Ketika kejadian, mangsa dipercayai sedang menjamu selera di sebuah kedai berhampiran. Namun mangsa tidak berjaya menyelamatkan barangan miliknya. Sudah saya tengah minum air, lepas tu ada budak mereka bawa rumah terbakar tu. Lepas tu saya pun terus kat sini. Tengah api pun dah tinggi. Pihak bomba menerima panggilan jam 8.30 malam sebelum bergegas ke lokasi bersama 4 jentera yang membawa 26 anggota. Dengan kekuatan anggota seramai 26 orang telah digerakkan ke lokasi. Apabila sampai di lokasi, didapati rumah berkeluasan lebih kurang 20 kali 40, telah 80% terbakar, memandangkan rumah adalah separuh kekal. Jadi kemerebakan tu amat cepatlah. Pihak bomba berjaya mengawal kebakaran 5 minit kemudian. Turut terbakar sebuah kereta milik jiran mangsa. Tiada kemalangan jiwa dan kecederaan dilaporkan dan kerugian masih dalam siasatan. Di Batu Pahat, Johor, seorang lelaki maut manakala isterinya parah selepas kenderaan dinaiki mereka terbabas sebelum melanggar tiang elektrik di Jalan Batu Pahat, Pontian. Ketika pemeriksaan, pemandu kereta Noh Hatabik Selamat Ansor, 42 tahun, didapati tidak sedarkan diri, manakala isterinya Siti Nur Asikin Muhammad Hang Tuah, 33 tahun, yang berada di tempat duduk penumpang hadapan cedera di bahagian muka. Komandan Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Rengit Muhammad Nur Abdul Manan berkata, pihaknya menerima panggilan jam 9.27 pagi. Sehubungan itu, 7 anggota bomba, 1 jentera Fire Rescue Tender FRT dan 1 jentera Urban bergegas ke tempat kejadian. Kematian mangsa disahkan petugas kesihatan yang turut berada di lokasi dan mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Manakala mangsa yang cedera dibawa ke Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat untuk menerima rawatan lanjut. Operasi tamat kira-kira jam 12 tengah hari. Berturut-turut, lokasi sama diserbu pasukan polis gara-gara menganjurkan parti liar. Pil dan jus campuran dadah dikatakan menjadi hidangan kepada pengunjung. Ikuti laporan serbuan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Pulau Pinang baru-baru ini. Hasil resikan pasukan polis Pulau Pinang di sebuah kondominium Jalan Lestari mendapati terdapat aktiviti penganjuran pesta persendirian atau private party dikesan melibatkan pengunjung tempatan dan warga asing. 2 minggu berturut-turut, lokasi sama dikatakan menjadi tumpuan penganjur sebagai tempat berhibur. Serbuan pertama pasukan D7 Jabatan Siasatan Jenayah IPK Pulau Pinang mensasarkan sekumpulan lelaki dan wanita berkumpul dalam sebuah rumah dipercayai sedang menjalankan sambutan hari jadi. Ketika serbuan dilakukan, kesemua suspek terdiri daripada 8 lelaki dan 3 wanita yang berusia 19 hingga 35 tahun dikatakan baru selesai acara memotong kek dan sedang leka berpesta dengan bunyi alunan muzik yang kuat.
You orang kenal ini semua kat mana? Ini Minang. Ini ya. Dulu saya itu Vegas, Golden Sand, Palazzo. Cakap mana? dia jangan cakap dia kerja sini pasport dia semua bukan kerja dia. Siasatan mendapati rumah ini didiami 2 lelaki tempatan bersama 3 wanita warga asing dengan kadar bayaran sewa RM1,450 sebulan. Sekarang siapa punya girlfriend? Saya punya girlfriend. Dia punya girlfriend lah. Ha? So ni rumah siapa yang sewa? 2, 3, 4. Itu tadi? 7. Pasal apa dia you punya girlfriend pasal apa dia yang sewa? Dia sewa dia pun ada girlfriend pun dia tarik sewa sekalian. 11 individu termasuk 3 gadis warga asing telah diperiksa dalam serbuan ini dan 4 lelaki didapati positif dadah jenis metamfetamin. 2 minggu kemudian, satu lagi serbuan di kondominium yang sama melibatkan unit rumah yang berbeza diserbu polis susulan penganjuran parti dadah. Buka sekarang. Buka atau semua pecah. Buka. You situ jangan pegang apa-apa. Angkat tangan semua. Jangan buat apa-apa. Bertindak atas maklumat awam, sepasukan polis yang diketuai Pegawai Turus Bahagian Maksiat, Judi dan Kongsi Gelap di-7 IPK Pulau Pinang, Deputi Superintendent Akmal Yahaya menyerbu sebuah premis yang terletak di tingkat 10 kondominium. Ketika serbuan, 8 individu dikatakan sedang berhibur dengan alunan muzik serta menjamu minuman jus campuran dadah. Lemon ni lah, lemon tea ni sejenis dadah lah dan dia campur dengan minuman keras ni untuk membuatkan mereka menjadi kaya lah. Untuk mereka menjadi kaya dan seronok bila sama-sama berbuat parti ni, bila minum ni dia akan jadi kaya lah. Antara dadah yang ditemui termasuk pil Aramin 5, pil ekstasi, jus campuran dadah serta syabu. Turut dirampas peralatan sistem audio dan lampu disko. Hasil ujian air kencing turut mendapati 7 daripada mereka positif dadah. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah IPK Pulau Pinang, Senior Assistant Commissioner Rahimi Rais, pihaknya tidak menolak kemungkinan rumah sewa dijadikan sebagai lokasi untuk berhibur. Ekoran pusat hiburan tidak beroperasi dalam tempoh Pelan Pemulihan Negara (PPN). Kes disiasat mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan dan Akta Dadah Berbahaya 1952. Tidak sampai seminit, sebuah kedai emas di Taman Usahawan Kepong dirompak 4 lelaki bermotosikal. Kumpulan perompak bersenjata itu dikatakan berpura-pura datang sebagai pelanggan sebelum melarikan barangan kemas bernilai lebih RM50,000. Video berdurasi 2 minit 49 saat itu dirakam kamera litar tertutup CCTV di hadapan premis dan menjadi tular di media sosial dan mendapat lebih 120,000 tontonan di laman Facebook. Susulan itu, seorang daripada 7 pekerja premis dilaporkan pingsan akibat ditolak suspek. Kru Viral 999 bertemu 2 individu yang berada di lokasi kejadian ketika rompakan yang berlaku pada jam 5.30 petang.
Masa tu kita orang tengah closing, nak kira petang duit back-in lah. Dengar bunyi macam alarm. Macam bising macam orang cakap macam ada rompak-rompak kan. Apa hal lah? Keluar kecoh tengok, betul ada rompak. Masa tu yang 2 orang atas motor, yang 2 orang lagi tu dia lari. First kita fikir macam ada mesti kes rompak besar, mesti pakai pistol ke, parang ke. Itu yang seram. Laju dia orang bawa motor. Tapi orang tak menolong pun sebab macam semua takut kan. Kita kena hati-hati tengok kalau customer datang ramai ke, tengok pakai helmet ke, parking motor tak berhenti, terus masuk seorang dua macam tu, seorang duduk luar. Hati-hati tengok macam tu. Sebelum ni dekat sini pun pernah kena, dulu sebenarnya klinik kita pun pernah kena pecah juga. Sekarang ni kan PKP tak ada orang kan. Memanglah sunyi lah. Kita akan kunci grill ni. Kalau klien nak datang kita tengok dulu kan siapa nak masuk. Yang datang by appointment. Kita ada alam, ada grill semua. Tapi perasaan tu memang kalau keluar pada klinik tu memang kita takutlah, tengok waspada kan. Menurut Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beh Eng Lai, pihaknya telah merakam percakapan 13 orang saksi untuk membantu siasatan kes ini. Dan menerusi keterangan mereka, pihak polis berjaya menghasilkan lakaran wajah atau foto fit suspek dan telah pun diedarkan secara meluas untuk mengesan kumpulan perompak ini. Pekerjanya seramai 7 orang tapi semua wanita. Tiada menggunakan perkhidmatan pengawal keselamatan langsung. Itu sebab merupakan satu soft target lah yang dipilih oleh suspek ni. Ada beberapa cap jari diperolehi di tempat kejadian dan kami telah hantar ke bahagian cap jari Bukit Aman dan setengah menunggu laporan resmi daripada pihak Bukit Amanah. Selain itu, pihak polis turut meneliti rakaman kamera litar tertutup CCTV untuk mengenal pasti identiti suspek. Mereka yang bersenjatakan tukul besi dan kapak itu dilaporkan menunggang 2 buah motosikal yang menggunakan nombor pendaftaran palsu. Kita percaya mereka ada melakukan beberapa kes di tempat lain lah. Pihak kami masih lagi mengumpul maklumat. Kita percayalah dalam masa yang terdekat mereka yang terlibat tu mungkin akan dapat ditangkap. Saya ingin menyuruh masyarakat supaya kita memberi perhatian kepada orang-orang yang sekeliling kita. Kalau didapati mereka dalam keadaan yang mencurigakan, membuat panggilan telefon kepada pihak polis untuk meminta bantuan. Jadi pastikan kita mesti ada nombor telefon oleh polis yang berhampiran supaya bantuan segera dapat disampaikan. Kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 395 dan 397 Kanun Keseksaan kerana melakukan rompakan secara bersenjata dan berkumpulan. Dan kini kesemua suspek berdepan hukuman penjara maksimum 20 tahun atau denda atau sebatan jika sabit kesalahan. Tolong! Ayo kena tembak! Pasukan Gerakan Am PGA, Polis Diraja Malaysia sememangnya menjadi tunggal utama dalam tugas pengawalan sempadan. Pelbagai cabaran dan situasi getir terpaksa diharungi bagi memastikan sempadan negara tidak dibolosi sindiket penyeludup serta aktiviti jenayah rentas sempadan. Tim 999 ke lokasi sempadan negara Malaysia Thailand bersama pasukan Gerakan Am Batalion 3 Bidor Perak. Ikuti laporan khas kawalan PGA di sempadan disediakan wartawan Syahirah Azhar. Orang Perang atau Senoi Prak dalam bahasa suku kaum Semai telah ditubuhkan pada tahun 1955.
Ia sebuah unit dalam pasukan polis hutan atau pasukan gerakan am PGA. Mereka ditugaskan menjaga keamanan negara termasuk kawalan di sempadan tanah air. 24 November 2020, pasukan gerakan am PGA Batalion 3 Bidor Perak telah ditugaskan untuk menjaga sempadan Malaysia-Thailand. Ketika bertugas, anggota pasukan diserang oleh sindiket penyeludupan. Negara dikejutkan dengan berita gugurnya Sarjan Baharudin Ramli di medan pertempuran. Sementara rakan setugas Sarjan Nurihan Tari cedera parah terkena tembakan. Baru-baru ini, Tim 999 bersama pasukan gerakan am PGA Batalion 3 Bidor Perak ke lokasi kejadian di Padang Besar Perlis untuk menyertai op benteng sempadan. Menjadi satu kewajipan kepada anggota PGA untuk mahir dalam ilmu mengesan atau menjejak musuh yang cuba melakukan jenayah rentas sempadan. Nurihan dari unit Senoi Perak berkongsi kisah rakan setugasnya, mendiang Sarjan Baharudin. Mendiang yang kira pakar dalam kesan ni, dia tengok kesan dia kata ada laluan baru ni orang masuk. Kita tinjau ke mana diorang pergi. Jadi kami masuklah. Ketika itu, setelah hampir 4 jam menjalankan tugas di dalam hutan, mendiang Baharudin dan Nurihan terserempak dengan sekumpulan penyeludup. Lebih kurang dalam jam 1.30 pagi lah, lebih kurang. Kami terdengar segerumpulan manusia dari arah Malaysia nak menuju ke Thailand. Kami tunggu dekat lorong tu lah. Kata mendiang, standby dah. Saya ada dengar bunyi pergerakan ni. Kemungkinan penyeludup kata. Pada awalnya, mereka cuba untuk memberikan amaran awal supaya penyeludup menghentikan pergerakan. Malangnya, arahan mereka tidak diendahkan dan pihak penyeludup mula bertindak agresif. Dia kata masa lepas bertembak tu, kau cari bantuan. Saya pun tak fikir banyak. Bunyi bantuan tu pun saya anggap itu satu arahan untuk saya pergi cari bantuan. Saya ambil laluan yang saya baca, laluan tu mungkin selamat untuk saya keluar. Jadi saya masuk laluan tu dalam keadaan gelap lah. Dalam keadaan gelap malam dan menahan sakit akibat ditembak, Nurihan gagahkan diri mencari jalan keluar untuk mendapatkan bantuan. Inspektor Muhammad Azlan Muhammad Zain, antara pegawai PGA yang pertama memberikan bantuan awal. Sambil dia datang pos tu, dia horn lah. Dia horn, kemudian dia turun motor. Dia kata, "Tuan tolong, kami kena serang, kami kena tembak," kata dia. Jadi lepas dia masuk pos tu, dia terus rebah. Nurihan sempat memaklumkan bahawa Sarjan Baharudin masih berada di lokasi dalam keadaan cedera parah. Jadi kita berikan dia bantuan, naikkan dia ke atas Land Rover dan terus bawa dia ke hospital. Sementara saya dan anggota yang lain pergi cuba untuk selamatkan Sarjan Baharudin. Sepasukan anggota dan pegawai yang bertugas ketika itu segera masuk ke lokasi kejadian yang dikenali sebagai lorong tayar. Tetapi sejurus sampai di lokasi, mereka menyedari bahawa keadaan Baharudin tidak bernyawa lagi. Heningnya keperitan gelap malam diserbu sekumpulan pengganas. Mereka berdua bertugas menjaga keselamatan sempadan negara. Di sini, si dia melihat Wira di sebelah kaku mahu dibantu. Hilangnya rakan seperjuangan, pastinya mimpi ngeri tiada penghujungnya. Nurihan ditembak sebanyak 3 kali tetapi hanya 1 peluru sahaja yang berjaya dikeluarkan. Saki-baki peluru tidak dapat dikeluarkan atas faktor keselamatan. Dia berkemungkinan lumpuh jika pembedahan diteruskan. Hampir 34 tahun menjadi isteri kepada mendiang Baharudin, Willow Ko mendakwa melihat suami keluar menjalankan tugas di sempadan negara sudah tidak asing lagi bagi mereka sekeluarga. Balu berusia 49 tahun ini tidak menyangka November tahun lalu adalah detik terakhir dia melihat suaminya keluar menjalankan tugas. Rasa sedih lah. Sedih kan? Tinggal seminggu nak balik. Orang kita rindu.
balik-balik tengok baring macam tu dalam keranda. Rasa pilu lah. Bagi setiap anggota PGA yang ditugaskan menjaga sempadan negara, mereka tidak boleh membiarkan perasaan takut berhadapan musuh menyelubungi diri. Sepanjang laluan dari bawah tadi, dari Jalan Keselamatan sampai ke sini, rasa berat juga kaki nak melangkah ke sini. Tapi inilah tempat dan kawasan saya operasi. Mau tidak mau saya kena juga gagahkan diri untuk tengok balik tempat ini. Memang sangat tragik buat saya lah. Sementara itu, Pegawai Pemerintah Batalion 3 Superintendent Azhar Hashim turut hadir di lokasi kejadian untuk memantau tugas pengawalan sempadan negara oleh anggota PGA. Walaupun kita menghadapi pelbagai rintangan oleh sedikit penyeludupan ini, tetapi kita bangkit lagi untuk kita memastikan bahawa penjenayah-penjenayah ini tidak terlepas begitu saja. Itu sebab kita tengok insiden yang berlaku ini di mana saya punya anggota yang terlibat ini membalas tembakan, maknanya kita pun mengekang juga aktiviti penyeludupan ini daripada dia terlepas begitu saja. Kita berjaya menjejaki ataupun menumpaskan sedikit ini juga. Kita bersiap sedia dari segi kelengkapan. Pihaknya akan memastikan setiap ahli pasukan sentiasa bersedia untuk berhadapan dengan musuh tatkala negara dalam keadaan bahaya. Memang kita seharusnya setiap masa, walaupun dalam keadaan standby, bukan terlibat operasi ini, dari segi fizikal apa dan sebagainya, saya mempersiapkan dengan kemantapan fizikal yang tinggi. Jadi elemen-elemen ini memang diajar sebenarnya ataupun dilatih di dalam kamp kita supaya kita dapat bersiap sedia untuk kita menghadapi penjenayah ini. 999 berkesempatan bertemu dengan Timbalan Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA, Datuk Kaswadi Ali, untuk berkongsi maklumat berkenaan dengan penugasan PGA yang terdedah dengan pelbagai ancaman. Kita melihat ancaman-ancaman begini, maka doktrin latihan kita kena ubah. Daripada berorientasikan kepada counter insurgency warfare yang berteraskan kepada hutan, kita kena latih mereka kepada hal-hal yang berkaitan dengan border security management. Bukan sahaja melibatkan perundangan, malahan juga melibatkan hal-hal yang berkaitan dengan integriti petugas-petugas yang berada di sempadan. So, nampaknya kita sudah berubah dimensi daripada hutan kepada border. Menurut Datuk Kaswadi Ali, Malaysia mempunyai 19 batalion yang ditugaskan menjaga keselamatan negara. Kan kita lihat memang PGA memainkan peranan bagi menjaga keselamatan sempadan darat. Sempadan darat. Boleh katakan kita mempunyai pos sebanyak 164 pos statik di seluruh Malaysia untuk menjaga keselamatan sempadan darat daripada dicerobohi oleh ancaman-ancaman yang baru yang saya kata baru ni, penyeludupan, jenayah rentas, dadah, pelbagai lagi lah, kontraban dan sebagainya. Melihat situasi kawalan sempadan yang semakin mencabar, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA, Datuk Zainal Abidin Kasim, turut mencadangkan tambahan batalion di beberapa negeri termasuk Sarawak. Laluan tidak sah atau lorong tikus yang bertambah mampu menyebabkan kegiatan penyeludupan dan kemasukan pendatang tanpa izin meningkat dengan mendadak. Tangki kenderaan diubah suai untuk kegiatan haram. Itulah modus operandi sindiket penyeludupan petrol dan diesel yang dikesan di Tumpat, Kelantan. Namun, kegiatan itu berjaya dilumpuhkan apabila stor pengkalan haram mereka diserbu pihak KPDN HEP dan pasukan polis Marin Wilayah 3. Saksikan laporannya. Pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Negeri Kelantan dan pasukan Polis Marin Wilayah 3 Pangkalan Kubur mengesan aktiviti penyeludupan di sebuah rumah di Tumpat, Kelantan.
Sejurus itu, operasi membantras penyeludupan dan ketirisan barang kawalan bersubsidi dijalankan oleh 9 anggota penguatkuasa pada jam 4 petang. Hasil pemeriksaan ke atas premis yang disyaki stor haram ini menjumpai 2 buah kenderaan dan 15 tong jerikin berisi petrol serta diesel. Kenderaan-kenderaan ini didapati telah diubah suai dan dilengkapi tangki tambahan di bahagian tempat duduk belakang untuk mengisi petrol dan diesel secara berlebihan. Menurut Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN HEP Kelantan, Azan Nizam Afendi Juri, pihaknya turut merampas alat timbang neraca spring dan pam angin yang dipercayai digunakan untuk menimbang minyak di dalam tong serta menyedut bahan bakar itu dari tangki tambahan. Berdasarkan pemeriksaan kita dapati kaedah yang digunakan adalah melalui timbangan tong-tong jerikan itu yang akan ditimbang sebelum nilai minyak itu disukat untuk nilai jualan sebelum dijual ke negara jiran. Kemungkinan terdapat permintaan yang tinggi daripada pihak di sebelah sana memandangkan harga minyak petrol di Malaysia telah disubsidikan oleh pihak kerajaan. Dan pada masa sekarang harga minyak petrol RON 95 adalah dikawal pada harga RM RM2.5 seliter. Namun kita jangka harga di negara jiran mencecah hampir sekali ganda lebih daripada harga yang dijual di negara kita, menyebabkan aktiviti ini masih diteruskan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab ini. Kesemua rampasan iaitu 330 liter petrol, 120 liter diesel dan 2 buah kenderaan ini dianggarkan bernilai lebih RM23,000. KPDHCP Kelantan menasihatkan orang ramai, terutamanya yang berada di kawasan sepadan negara, supaya tidak melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah ini, memandangkan perkara tersebut adalah merupakan satu kesalahan di bawah Akta Kawalan Saluran 1 dan juga kerjasama yang dijalinkan di antara agensi, di antara KPDHCP bersama dengan pasukan Polimerin, pasukan Gerakan Am dan juga agensi-agensi lain di sepadan akan sentiasa ditingkatkan bagi memastikan barang-barang subsidi ini dapat dinikmati oleh rakyat Malaysia khususnya. Dalang sindiket kini diburu. Mereka yang terlibat dalam kegiatan penyeludupan boleh didenda tidak melebihi RM1 juta atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Operasi tamat pada jam 6 petang. Mayat mangsa, rogol dan liwat disembunyikan di bawah katil. Kejadian itu terbongkar apabila pihak polis berjaya menahan suspek yang dilihat keluar dari rumah mangsa. Kejadian di Taman Seriling Emas, Nibong Tebal, Pulau Pinang itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Polis berjaya menahan seorang suspek yang mempunyai 5 rekod jenayah lampau bersembunyi tidak jauh dari tempat kejadian. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan, Superintendent Lee Chong Chen, kejadian yang berlaku di sebuah rumah 2 tingkat di Jawi itu disedari apabila kenalan yang datang ke rumah mangsa ternampak sebuah motosikal tidak dikenali keluar dari kediaman tersebut. Polis menemukan mayat di dalam bilik kediaman tersebut dalam keadaan terbaring di bawah katil pada jam 7.20 malam. Hasil siasatan lanjut, suspek yang berusia 29 tahun itu mengaku memecah masuk rumah mangsa selepas menghisap dadah di rumah rakannya di Sungai Bakap. Suspek direman mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. 2 suspek warga tempatan berusia 35 dan 43 tahun ditahan ketika sedang melakukan cubaan menyeludup di Komplek Kargo KLIA 16 Ogos lalu.
Kegiatan terbongkar apabila pihak berkuasa memeriksa kesemua 14 kotak yang dibawa suspek dan 10 daripadanya dipercayai mengandungi serbuk kristal jernih disyaki dadah jenis syabu. Kesemua suspek direman selama 14 hari untuk siasatan mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952. Enam-belas nelayan asing ditahan Agensi Penguasaan Maritim Malaysia APMM setelah disyaki menangkap ikan di perairan negara. Mereka ditahan di kedudukan 250 Batu Nautika Timur Laut Tanjung Po, Kuching. Tangkapan dibuat hasil maklumat nelayan tempatan selepas terlihat nombor pendaftaran bot tersebut yang mencurigakan. Bot milik nelayan warga Vietnam itu turut cuba melarikan diri sebelum dipintas kapal maritim KM Bijak. Kesemua kru ditahan selepas gagal mempamerkan dokumen yang sah. Kes disiasat di bawah Akta Perikanan 1985 serta Akta Imigresen 1959, Palang 63. Seorang bekas timbalan pengerusi Wat Siam mengaku tidak bersalah atas tuduhan jenayah pecah amanah berjumlah hampir 1.8 juta ringgit. Tertuduh yang berusia 71 tahun itu membuat pengakuan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Seksyen Alor, Sharifah Nurazlita Said Salim Idin. Dia didakwa melakukan kesalahan itu terhadap harta milik Wat Bon Yaram di Padang Serai Kok Diang yang diamanahkan kepada beliau antara 7 Mac hingga 25 Oktober 2016. Dia didakwa mengikut Seksyen 406 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 10 tahun, sebatan dan denda jika sabit kesalahan. Polis menahan 2 lelaki rakyat tempatan kerana disyaki terlibat dalam pencerobohan di bekas tapak pengkalan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Sungai Besi. Timbalan Ketua Polis Daerah Brickfield, Superintendent Basri Sagoni berkata, kedua-dua suspek berusia 19 dan 35 tahun ditahan selepas menerima laporan yang dibuat oleh seorang pengawal pengkalan itu. Cubaan pengawal untuk mengejar suspek gagal, namun tinjauan di luar pagar menemui sebuah motosikal yang dipercayai digunakan suspek. Polis turut menemukan bekas berisi tembaga yang dipercayai dicuri dari pengkalan udara tersebut. Kedua-dua suspek tidak mempunyai rekod jenayah dan akan direman untuk siasatan di bawah Seksyen 447 Kanun Keseksaan. Usaha pihak berkuasa dalam mempertahankan kedaulatan negara terus dihargai. Selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Semoga kita terus kekal dalam mengharungi cabaran pandemik COVID-19. Terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus menyalurkan komen, aduan dan video kepada email dan laman Facebook rasmi 999. Mewakili tim penerbitan, saya Sofia Nur Sorehatun mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.